Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazi Izanuddin bin Zul dan nombor matrik saya 058362. Jadi insya-Allah pada video kali ini saya akan menceritakan mengenai satu aplikasi, iaitu aplikasi Tilawah Malaysia, yang mana insya-Allah pada video kali ini saya akan memberitahu cara-cara ataupun menceritakan tutorial bagaimana ingin menggunakan aplikasi ini, iaitu aplikasi Tilawah Malaysia. Untuk pengetahuan semua, aplikasi ini mempunyai dua mod bacaan, iaitu mod bacaan muka surah Al-Quran dan mod bacaan surah. Dan aplikasi ini juga mempunyai 7 fungsi utama, yang mana insya-Allah pada video kali ini saya akan menerangkan satu persatu ke-7 fungsi utama aplikasi Tilawah Malaysia ini. Saya akan terangkan satu persatu daripada ke-7 fungsi utama aplikasi ini. Jadi kita lihat pada fungsi utama yang pertama, iaitu fungsi utama penanda bacaan. Bagaimana ingin menggunakan fungsi penanda bacaan ini ialah anda lihat pada button atas hujung sebelah kanan yang saya bulatkan merah itu. Anda hanya perlu tekan button tersebut, kemudian akan keluarlah tanda bacaan. Kemudian anda hanya perlu tekan pada button tambah yang saya bulatkan merah itu, kemudian keluarlah tanda bacaan, yang mana anda hanya perlu tulis apakah penanda yang anda ingin tandakan. Sebagai contoh, bacaan harian. Kemudian anda tekan tambah dan tanda, maka muka surat atau ayat tersebut itu akan ditandakan dengan apa yang anda tandakan. Sebagai contoh, bacaan harian. Seterusnya, fungsi utama yang kedua iaitu ubah saiz tulisan. Bagaimana ingin menggunakan fungsi ini ialah anda lihat pada di atas hujung sebelah kanan juga, iaitu di sebelah button penanda bacaan, iaitu button yang saya bulatkan merah itu. Anda hanya perlu tekan button tersebut, kemudian akan keluarlah button tambah dan tolak, yang mana jika anda ingin mengubah saiz tulisan kepada saiz yang lebih besar, anda hanya perlu tekan button tambah, dan jika anda ingin mengubah saiz tulisan kepada saiz yang lebih kecil, anda hanya perlu menekan button tolak. Seterusnya, fungsi utama yang ketiga iaitu mainkan audio, yang mana cara menggunakan fungsi ini ialah anda hanya perlu menekan ayat Al-Quran, ayat-ayat mana surah Al-Quran, kemudian akan keluarlah 5 button, dan anda hanya perlu pilih button mainkan suara. Maka anda akan dengarlah bacaan yang akan dibacakan oleh Syekh Arab yang masyhur, yang mempunyai suara yang merdu dan tajuk yang mantap. Dan jika anda ingin hanya mendengarkan satu patah perkataan sahaja yang dibacakan, anda hanya perlu tekan pada satu patah perkataan sahaja dan tekan button play yang saya merahkan tersebut, yang saya bulat merahkan. Kemudian anda akan didengarkan oleh Syekh Arab bacaan satu patah perkataan sahaja. Okey, seterusnya kita teruskan kepada fungsi utama tajwid, iaitu fungsi ini sangat-sangatlah penting dan sangat wajib bagi saya, bagi setiap aplikasi Al-Quran, kerana kita tahu tajwid dan Al-Quran sangatlah rapat, yang mana setiap pembaca Al-Quran haruslah membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul, kerana itu adalah wajib bagi setiap pembaca Al-Quran yang ingin membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan aplikasi ini sangat-sangat membantu kerana dia telah menyediakan fungsi tajwid, yang mana setiap patah perkataan diwarnakan, yang mana warna itu sebagai tanda hukum-hukum tajwid. Sebagai contoh, kita tengok Ar-Rahman, yang mana ra itu ditandakan warna hijau kerana perlu ditebalkan ra itu. Jadi yang mana kita tidak fasih dalam mengenali hukum tajwid, kita boleh mengenali hukum tajwid melalui warna yang telah diwarnakan dalam aplikasi ini. Jadi
fungsi tajwid dalam aplikasi ini sangat-sangat membantu dan memudahkan kepada mana-mana pembaca ayat Al-Quran. Okey, seterusnya kita teruskan kepada fungsi yang kelima, iaitu fungsi nota. Bagaimana ingin menggunakan fungsi ini, anda hanya perlu menekan mana-mana ayat pada surah dan keluarlah button 5 seperti biasa, dan anda hanya perlu menekan button lihat nota yang mana saya telah bulatkan tersebut. Untuk pengetahuan semua, nota ini disetkan kepada dua kategori, iaitu kategori saya, yang mana apabila anda setkan ataupun anda settingkan nota ini pada saya, maka anda sahaja yang boleh lihat nota ini. Dan jika anda setkan atau settingkan kepada awam, maka orang lain juga boleh lihat nota yang anda tuliskan. Jadi jika anda ingin membuat nota itu hanya untuk anda, maka anda hanya perlu settingkan kepada saya. Dan jika anda ingin mengkongsikan nota anda hanya perlu settingkan kepada awam, dan awam ini anda juga boleh lihat nota-nota orang lain yang settingkan kepada setting awam ataupun setkan kepada nota awam. Seterusnya, fungsi kongsi ataupun kongsi ayat ini boleh dikatakan mana-mana aplikasi sekarang mempunyai fungsi ini, yang mana anda boleh kongsikan apa yang anda baca ataupun apa yang anda perolehi daripada ayat ataupun aplikasi ini. Anda boleh kongsikan di mana-mana laman web lain ataupun apps lain ataupun di media sosial lain bagi memberi manfaat kepada orang lain juga. Okey, seterusnya kita pergi fungsi utama yang terakhir, iaitu fungsi terjemahan, yang mana fungsi ini sangat-sangat penting bagi saya kerana sekarang boleh dikatakan banyak Al-Quran yang dikeluarkan dengan bersertakan terjemahan, kerana ini sangat-sangat memudahkan pembaca untuk memahami ayat tersebut atau memahami ayat yang dibacanya. Jadi bagaimana kita ingin menggunakan fungsi terjemahan ini ialah anda hanya perlu menekan ayat mana-mana surah, dan kemudian akan keluar 5 button ini, dan anda hanya perlu menekan button buka makna ayat, dan maka selepas itu anda akan disertakan ataupun disajikan oleh terjemahan, yang mana aplikasi ini menyediakan terjemahan bahasa Melayu dan terjemahan bahasa Inggeris. Jadi fungsi terjemahan ini sangat-sangat memudahkan bagi setiap pembaca untuk memahami mana-mana ayat ataupun apa-apa bacaan yang telah dibaca olehnya. Jadi saya rasa setakat itu sahaja daripada saya mengenai bagaimana ataupun tutorial cara-cara untuk menggunakan 7 fungsi utama dalam aplikasi Tilawah Melacak ini. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hanif Fahmi bin Nazaruddin akan menerangkan fungsi antara muka utama aplikasi Tilawah Malaysia. Halaman pertama yang anda akan jumpa apabila anda membuka aplikasi Tilawah Malaysia ini adalah halaman tilawah. Halaman ini terdapat beberapa kandungan, iaitu bacaan terakhir, penanda, sahabat tilawah dan fungsi popular. Bacaan terakhir membolehkan anda untuk kembali ke bacaan ataupun ayat sebelum anda keluar daripada aplikasi tilawah ini. Penanda pula membolehkan anda untuk kembali ke ayat ataupun surah yang telah anda tanda. Seterusnya, sahabat tilawah memaparkan produk-produk Muslim seperti t-shirt tilawah ataupun Al-Quran dan sebagainya. Dan akhir sekali, fungsi popular merupakan fungsi-fungsi yang kerap digunakan oleh pengguna-pengguna aplikasi Tilawah Malaysia ini. Halaman kedua ialah halaman navigasi ayat. Halaman ini membolehkan anda untuk mencari dan membuka ayat yang anda ingin tujui. Anda diberi dua cara untuk mencari ayat. Yang pertama dengan menggunakan nama surah
dan ayat yang hendak ditujui. Dan yang kedua, dengan menggunakan muka surat dan juzuk yang anda ingin tujui. Halaman seterusnya ialah halaman carian. Halaman ini membolehkan anda untuk mencari ayat Al-Quran melalui maksudnya. Seperti contoh, anda ingin mencari ayat yang mengandungi nama Muhammad. Anda hanya perlu menaik nama Muhammad itu pada tempat yang tersedia dan kemudian tekan butang carian dan hasilnya akan keluar ayat-ayat yang mengandungi nama Muhammad. Di sebelah kanan sekali merupakan halaman tetapan. Halaman ini terdapat beberapa tetapan pilihan seperti saiz tulisan, menyimpan data audio di dalam telefon pintar, mengubah warna tema dan memilih bacaan qori. Mengubah warna tema dan memilih bacaan qori hanyalah terhad kepada pengguna premium sahaja. Sekiranya anda lerek dari sisi kiri ke kanan, maka akan muncullah panel sisi. Panel sisi ini terdapat beberapa isi kandungan seperti fungsi almat surat, senarai tajwid, info tentang aplikasi tilawah, fungsi perhubungan sekiranya terdapat masalah tentang aplikasi ini, dan senarai media sosial aplikasi tilawah Malaysia. Halaman terakhir yang akan saya terangkan ialah halaman profil diri. Pada halaman ini, anda dapat melihat info diri, prestasi bacaan mingguan dan harian anda, dan nota-nota yang telah anda simpan selama ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abu Naim bin Abu Bakar Syukar. Nombor matik saya 058654. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang tutorial aplikasi Tilawah Malaysia, iaitu fungsi antarmuka utama. Halaman pertama ialah halaman tilawah. Halaman ini merupakan halaman utama aplikasi ini. Halaman ini mempunyai beberapa kandungan, iaitu bacaan terakhir. Ia berfungsi untuk melompat terus ke ayat yang terakhir yang sudah dibaca sebelum keluar daripada aplikasi ini. Yang kedua, penanda. Ia sebagai senarai penanda bacaan yang telah kita simpan sebelum ini. Yang ketiga, sahabat tilawah. Ia memaparkan produk-produk Muslim seperti mushaf Al-Quran, buku-buku ilmiah dan sebagainya. Yang keempat, fungsi popular. Ini memaparkan fungsi-fungsi yang kerap digunakan oleh pengguna aplikasi ini seperti nota simpanan, maksud surah dan sebagainya. Yang terakhir, nota umum. Ia memaparkan nota-nota pengguna lain yang menggunakan aplikasi ini dan telah dimuat naik untuk rujukan. Halaman yang kedua ialah halaman navigasi ayat. Halaman ini membolehkan kita untuk mencari dan membuka ayat-ayat Al-Quran yang kita ingin tujui. Di sini, di halaman ini terdapat 4 cara untuk kita mencari ayat-ayat yang kita tuju itu. Yang pertama, cari mengikut nama surah, nombor ayat. Yang ketiga, muka surat. Yang keempat, cari mengikut juzuk. Seperti contoh, saya menaik di sini nama surah As-Sad, ayat yang ke-1. Ayat 1. Selepas menaik ayat yang kita tujui, terdapat 2 cara yang kita perlu tekan. Yang pertama, teruskan ke ayat ataupun kita menekan pada pertonton ayat sebanyak 2 kali. Selepas itu, ia akan memaparkan ayat-ayat Al-Quran yang kita tujui. Yang ketiga, halaman carian.
halaman ini berbeza dengan halaman sebelum ini kerana halaman ini membolehkan kita mencari ayat Al-Quran melalui maksudnya. Seperti contoh, saya menaik Muhammad. Selepas itu ia akan memaparkan hasil ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Seterusnya halaman tetapan. Halaman ini diberikan beberapa option yang boleh diubah sesuai, antaranya saiz tulisan. Yang kedua, untuk menyimpan data audio kerana fungsi ini boleh menjimatkan penggunaan data telefon. Selain itu, di bawahnya terdapat dua lagi tetapan dan ia terhad kepada pengguna premium sahaja, iaitu memilih warna tema dan memilih bacaan qari. Halaman yang kelima ialah halaman panel sisi. Sekiranya kita leretkan dari sisi kiri, akan muncul panel ini. Pada panel ini terdapat beberapa isi kandungan, iaitu fungsi maksurat, tajwid, info tentang develop tilawah Malaysia, hubungi mereka melalui email dan ia memaparkan senarai media sosial tilawah Malaysia. Dan halaman yang terakhir ialah halaman profil diri. Pada halaman ini kita dapat melihat info diri, presentasi bacaan kita mengikut minggu dan hari. Seterusnya nota-nota yang disimpan oleh kita sebelum ini. Pada bahagian info diri, kita boleh mengubah sesuai profil dengan menekan butang penyunting. Selain itu, pada presentasi, ia menunjukkan kekapan bacaan Al-Quran mengikut minggu. Ia menunjukkan pada warna biru ia menunjukkan pada minggu baru, manakala warna kelabu ia menunjukkan kekapan membaca Al-Quran pada minggu lepas. Akhir sekali pada bahagian nota. Kita diberi pilihan untuk mengubah nota-nota yang kita baca yang terdapat dalam aplikasi ini. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Sekian itu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Wafiyuddin bin Zafri, nombor matrik 058-695. Saya daripada Diploma Bahasa dan Kesusasteraan Arab. Jadi pada ini saya akan menerangkan tentang fungsi premium apps MyTilawah. Pertamanya, terdapat dua fungsi premium bagi apps MyTilawah, iaitu yang pertama adalah dapat mengubah warna tema dan yang kedua ialah dapat memilih bacaan qari. Yang pertama ialah mengubah warna tema. Terdapat 3 jenis warna tema yang dapat dipilih. Yang kedua, warna toolbar, tulisan, latar, ayat, makna dan jalur juga dapat dipilih mengikut cita rasa masing-masing. Yang seterusnya ialah memilih bacaan qari. Qari yang pertama yang dapat dipilih apabila kita membeli fungsi premium ialah Syekh Mishari Rashid Al-Afasi, yang merupakan seorang qari dan pembawa nasyid. Beliau adalah imam dari Masjid Al-Kabir di Bandar Kuwait. Yang kedua ialah Syekh Abdul Basit Abdul Samad, yang merupakan qari terkenal yang menjadi ikutan ramai. Dia merupakan satu-satunya qari yang memenangi 3 pertandingan qari sedunia pada awal 1970-an. Abdul Samad merupakan salah seorang hafiz yang pertama yang menjual rakaman bacaannya dan presiden pertama bagi Persatuan Qari di Mesir. Yang ketiga ialah Abdul Rahman Ibnu Abdul Aziz Al-Sudash, merupakan imam Masjid Al-Haram di Mekah Al-Mukarramah, Arab Saudi. Beliau juga merupakan yang dipertua Presiden Umum Hal Ehwal Masjidil Haram dan Masjidin Nabawi dan merupakan sebuah qari yang terkenal. Yang keempat ialah Syekh Abu Bakar Asy-Syatri, adalah seorang qari Al-Quran yang terkenal di dunia, berketurunan Yaman. Dengan gaya bacaan yang unik dan menenangkan, Syekh Abu Bakar Asy-Syatri telah menerima jemputan
untuk memimpin solat di masjid dan sebagai qari untuk acara dan persidangan Islam di seluruh dunia. Yang kelima ialah Syahani Arifai, kini menjadi imam dan khatib Masjid Anani di Jeddah. Dia terkenal dengan suaranya yang unik dan penuh dengan emosi, dan itu menarik sebilangan orang yang beriman dan mendengar bacaan kitab sucinya. Yang keenam ialah Mahmud Khalil Al-Husari, ialah seorang qari Mesir yang terkenal kerana bacaan Al-Quran yang tepat. Secara umumnya dianggap sebagai qura' yang paling penting dan terkenal pada zaman moden, yang mempunyai kesan yang besar kepada dunia Islam. Yang ketujuh ialah Muhammad Siddiq, juga dikenali sebagai Al-Minshawi atau Minshawi, adalah seorang ahli Al-Quran dan hafiz. Yang ke-8 ialah Saud Ibnu Ibrahim Ibnu Muhammad Ashraim, ialah seorang imam solat dan khatib Jumaat Masjidil Haram di Mekah. Beliau juga memiliki ijazah PhD dalam bidang syariah pengajian Islam di Universiti Al-Qura di Mekah. Shuraim baru-baru ini dilantik sebagai dekan dan profesor fakah fiqh di universiti. Yang terakhir ialah Muhammad Mahmud Tablawi, seorang imam Mesir dan qari Al-Quran. Bila mendapat pengiktirafan dan penghormatan yang luas dan menjadi qari yang paling banyak, sama ada di seluruh Mesir dan di luar. Justru dia begitu popular di Arab Saudi. Jadi apabila kita telah membeli fungsi premium bagi apps ini, maka kita dibenarkan untuk memuat turun semua jenis sahih bacaan, semua jenis bacaan yang terdapat dalam apps ini. Jadi setakat itu sahaja daripada saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.